Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Jalani bin Mat Yusof. Sekarang ni di hadapan saya ni ada satu globe. Okey, yang mana di dalam globe sfera bumi ini, yang mana Malaysia adalah salah satu negara yang bertuah kerana dia terletak di tengah-tengah khatulistiwa. Menyebabkan kita banyak di tengah-tengah khatulistiwa negara Malaysia, menyebabkan kita kaya dengan kepelbagaian bayu. Malaysia merupakan antara 12 negara di dunia yang masih lagi mempunyai kekayaan biodiversiti yang dianggarkan antara 60% hingga 70% daripada jumlah biodiversiti di dunia. Biodiversiti boleh dilihat di mana-mana saja, di hutan, gunung, lautan, malah di sekeliling rumah kita. Okey, marilah kita sama-sama. Saya akan bawa anda untuk melawat satu persatu. Sekian, terima kasih. Okey. Di dalam video ini, izinkan saya untuk membawa anda meneroka kepelbagaian hidup yang hidup di sekeliling kita dan juga cara adaptasi unik yang ada pada mereka. Daripada hasil kajian, negara kita dikurniakan dengan lebih 14,500 spesies tumbuh-tumbuhan berbunga, 24,500 spesies tumbuh-tumbuhan vaskula dan dalam 2,000 spesies pokok. Hampir 2/3 permukaan negara kita diselaputi oleh hutan. Tumbuhan hijau boleh didapati di mana-mana sahaja, termasuklah di sekeliling rumah kita. Jom ikut saya untuk mengenali beberapa tumbuhan dan juga haiwan yang boleh dijumpai di dalam kehidupan kita seharian. Okey, jom kita akan lihat. Okey, ini adalah pokok pandang ataupun nama saintifiknya ialah Pandanus Amaryllis folius. Pokok pandang merupakan tumbuhan tropika yang sering digunakan dalam masakan di negara kita kerana bau dia yang wangi. Dia juga merupakan satu spesies dalam jenis Pandanus yang mempunyai daun berbau wangi. Sebagai tumbuhan monokot, pokok pandang mempunyai daun yang selari. Daun pokok pandang mempunyai susunan dalam bentuk tiga, mempunyai daun yang halus di bahagian hujung yang berduri. Hujung daun yang berduri apabila ia sudah matang. Pokok pandang sangat jarang berbunga dan percambahan pokok pandang hanya melalui batang. Melalui batang yang terdiri daripada habitat-habitat yang kurang memuaskan seperti tempat-tempat yang cetek dan berair, tanah yang masin dan berakali, dan tempat yang rendah nutrien. Pokok pandang juga berupaya untuk tahan angin laut yang bergarang dan angin yang kuat. Oleh itu, pokok pandang boleh ditanam di mana-mana sahaja seperti di sekeliling rumah dan juga boleh hidup dengan sihat. Okey, sekian. Okey, sekarang ni kita berada di tepi pokok bunga kertas yang mana pokok hiasan ini memanjat dan biasanya dijumpai di negara kita. Malah banyak ditanam di sekolah-sekolah. Ia merupakan pokok yang berbunga di bawah kelas Monolipsida dan nama saintifiknya ialah Bougainvillea glabra. Ia mempunyai batang yang berduri dan boleh tumbuh setinggi 3 hingga 3,7 meter selalunya. Bunga kertas berwarna merah, ungu, putih dan kuning. Duri-duri tajam yang keras pada dahan ranting pokok bunga kertas dan batang yang panjang. Ini adalah hasil adaptasi pokok ini kerana persekitaran dan cara hidupnya. Duri-duri ini digunakan untuk mencengkam pada pokok-pokok lain dengan struktur yang keras seperti dinding konkrit, membantu pokok kertas ini memanjat. Manakala batangnya yang berlingkar dan panjang dan warna yang terang, bunga ini berjaya diekstrak dan digunakan sebagai warna semula jadi dalam makanan dan juga industri kain. Warna-warni dari bunga kertas ini kerana ia sihat dan tidak bertoksik. Okey, sekian. Okey, ini adalah pokok cili.
pokok cili yang merupakan satu pokok yang banyak ditanam di sekeliling rumah kita. Pokok cili ini nama saintifiknya ialah Capsicum annuum. Juga di bawah kelas Monolipsida kerana pokok ini berbunga. Pokok ini menghasilkan buah cili yang banyak digunakan dalam masakan harian kita. Pokok cili ini bunganya yang berwarna putih yang boleh tumbuh sehingga ketinggian 80 cm ketinggian. Okey, buahnya yang hijau, kuning ataupun merah apabila ia masak. Ini yang buah yang sudah masak dan saiznya sebesar 15 cm. Walaupun spesies ini boleh ditanam berhampiran di semua habitat dan cuaca, ia paling produktif pada persekitaran yang kering dan panas. Pokok cili ini mempunyai adaptasi yang agak unik di mana buah cili mempunyai komponen capsaicin yang membahagi rasa pedas dalam cili. Capsaicin bertindak sebagai bahan iritasi kepada haiwan untuk menghindari haiwan daripada memakannya. Okey, ini adalah disebabkan haiwan mempunyai gigi molar yang akan memecah dan merosakkan biji benih jika buah cili ini dimakan. Dan tidak dapat bercambah selepas dicernakan. Ini adalah biji cili. Biji cili. Okey, di dalam ni ada satu biji. Okey. Biji cili, okey. Dia akan merosakkan biji benih ini jika haiwan akan makannya. Okey. Dan tidak dapat bercambah selepas dicernakan. Namun, capsaicin tidak bertindak ke atas burung-burung. Dan ini membolehkan burung memakan buah cili dan menyebarkan biji benihnya lalu tumbuh di serata tepat di negara kita. Okey, sekian. Ada di tepi pokok kaktus yang mana kita beralih kepada pokok kaktus. Yang nama saintifiknya ialah Stenotalis stellatus. Pokok ini dibawa digunakan negara kita dari tempat padang pasir dan kering seperti Mexico, Arab Saudi ke Malaysia. Okey, pokok kaktus ini juga di bawah kelas Monolipsida kerana pokok ini akan menghasilkan bunga dan juga buah. Dan saiz buahnya lebih kurang 33 hingga 41 cm, berbentuk memanjang ataupun bentuk bulat yang mana boleh dimakan. Buahnya juga berwarna merah dan isinya juga berwarna merah. Dengan rasa masam manis, pokok kaktus ini membiak melalui biji benih dalam buahnya, selalunya dalam bentuk dengan bantuan burung ataupun kelawar. Pokok kaktus mempunyai ketahanan suhu yang tinggi, cuaca yang panas dengan beberapa modifikasi dan adaptasi. Mereka mempunyai akar yang panjang di bawah tanah untuk mencari air dan mempunyai kebolehan untuk menambah bilangan akar waktu hujan dan mengurangkan bilangan akar pada waktu kemarau untuk mengurangkan pengeluaran air. Selain itu, pokok kaktus juga telah mendefinisikan daunnya kepada bentuk teras batang mempunyai kutikel tebal untuk mengurangkan kehilangan air. Batang warna hijau dan juga berduri, yang mana bahagian yang tidak diperlukan lebar untuk menangkap cahaya bagi tumbuhan untuk membuat fotosintesis, di mana bahagian-bahagian yang tidak diperlukan daun lebar untuk menangkap cahaya matahari sebab ia tumbuhan kawasan yang memang kaya dengan cahaya. Tambahan pula jarum-jarum di batang kaktus yang dimodifikasikan di daun juga berfungsi sebagai pelindung untuk mengurangkan air, kehilangan air. Okey, sekian. Okey, sekarang kita berada di tepi pokok kaktus. Okey, ini adalah pokok kaktus yang mana nama saintifiknya adalah Stenotalis stellatus. Ini pokok ini dibawa dan diperkenalkan di negara kita dari tempat-tempat yang berpasir dan kering seperti Mexico. Pokok kaktus ini juga di bawah kelas Monolipsida kerana pokok ini akan menghasilkan bunga dan buah. Okey, saiz buahnya adalah dalam lingkungan 33 hingga 41 cm persegi, berbentuk memanjang dan juga berbentuk bulat dan boleh dimakan. Buahnya berwarna merah dan juga isinya juga berwarna merah dengan rasa yang masam manis. Pokok kaktus ini membiak melalui biji benih
dalam buahnya, selalunya dengan bantuan burung ataupun kelawar. Pokok kaktus mempunyai ketahanan suhu yang tinggi dan juga cuaca yang panas. Untuk beberapa modifikasi dan adaptasi, mereka mempunyai akar yang panjang ke bawah tanah untuk mencari air dan berkebolehan menambah bilangan akar waktu hujan lebat dan membuang akar lebihan apabila air berkurangan. Selain itu, pokok kaktus ini telah dimodifikasikan daun-daunnya kepada bentuk teras batang yang mempunyai kutil tebal untuk mengurangkan kehilangan air. Batang warna hijau juga bermaksud ia boleh melakukan fotosintesis dari mana-mana bahagian dan tidak perlu daunnya yang lebar untuk menangkap cahaya matahari sebab ditumbuh di kawasan yang memang kaya dengan matahari. Tambahan pula jarum-jarum di bahagian kaktus berfungsi sebagai pelindung dan mengurangkan kehilangan air. Sekian. Ini juga salah satu tumbuhan yang gemar ditanam di Malaysia. Pokok kelapa ni ialah contoh tumbuhan monokot di bawah family Araceae, dikenali dengan nama saintifik Cocos Nicifera. Pokok kelapa merupakan tumbuhan solitary yang mempunyai batang yang berdiri. Daripada Stelmatema fabulus, bukan seperti pokok kayu lain, ini tunjukkan batang pokok. Pokok ini boleh mencecah ketinggian sebenarnya 30 meter yang akan mula berbuah sehingga 6 hingga 10 tahun. Buah kelapa boleh mencecah berat lebih kurang 1,4 kg yang dibagi kepada 3 bahagian, iaitu exoscrap, monoscrap dan exoscrap. Apa yang kita selalu makan ialah bahagian endoscrap di bahagian dalam. Itu sebagaimana ni. Endoscrap adalah di bahagian dalam. Terbagi pada 3 bahagian. Pokok ini sesuai tumbuh di tepi paya dan juga di kawasan tepi pantai. Habitat ini merupakan adaptasi pokok kelapa yang menyebarkan benihnya. Dia juga boleh bergerak ataupun biji buah kelapa ni boleh tahan rendaman dalam air masin selama 2 bulan. Maksudnya dia boleh bergerak jauh dan apabila berjumpa dengan air tawar maka ia akan cambah. Sekian. Sekarang kita masuk di bahagian haiwan. Untuk kumpulan alam animalia pula, negara kita dianggarkan rumah kepada lebih daripada 20% daripada jumlah spesies haiwan sedunia. 210 spesies mamalia, 620 spesies burung, 250 spesies reptilia dan 150 spesies katak yang boleh dijumpai di Malaysia. Dalam video ini, izinkan saya untuk bawa anda memahami sedikit tentang haiwan yang kita jumpa dalam kehidupan di negara kita, Malaysia. Haiwan dibahagikan kepada invertebrata dan vertebrata. Perbezaan paling ketara antara invertebrata dan vertebrata ialah haiwan invertebrata tidak mempunyai tulang belakang, manakala haiwan vertebrata mempunyai tulang belakang. Di antaranya ada yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Sekian. Saya rasa hampir semua tahu apa ini haiwan. Kucing ataupun nama saintifiknya ialah Felicatus yang merupakan vertebrata kelas Mammalia. Kucing merupakan ahli yang lebih kecil dalam famili Cathidiaceae dengan beratnya 2 hingga 9 kg. Seperti ahli-ahli famili yang lain, kucing merupakan pemburu yang paling cekap, mempunyai badan yang fleksibel, kuku, taring yang tajam. Seperti mamalia lain, kucing mempunyai tulang belakang dan beberapa vertebrata hujung yang membentuk ekor. Oleh sebab kucing merupakan spesies yang berasal dari gurun, suatu ketika dahulu kucing telah mengadaptasikan dirinya dengan persekitaran yang bersuhu tinggi. Selain itu, kajian menunjukkan buah pinggang kucing juga telah mengalami evolusi dan menjadi lebih efisien berbanding dengan mamalia lain.
seperti manusia. Ia membolehkan kucing hidup dengan diet dan hanya berdiri daripada daging, air, dan juga boleh menghidrasikan diri dengan minum air laut. Okey, sekian. Okey, ini adalah lembu. Ia adalah sejenis vertebrata. Lembu merupakan haiwan mamalia yang banyak dijumpai di Malaysia dan juga sering dibela untuk daging dan kulitnya. Nama saintifiknya ialah Bos taurus. Lembu mempunyai lidah yang panjang untuk melilit dan menarik tumbuh-tumbuhan. Ia juga mempunyai gigi yang besar untuk mengunyah bahagian tumbuhan dan keras. Tambahan pula, air liur dirembes untuk membantu pencernaan makanan seekor lembu. Boleh menghasilkan 20 hingga 30 galon air liur sehari. Hall and Silver 2009. Jangkaan usia lembu adalah 18 hingga 25 tahun. Untuk menghadang rupuk, perut lembu telah mengadaptasikan masalah tidak dapat dicerna selusa dengan bantuan mikroorganisma. Perut lembu mempunyai 4 bahagian, iaitu ruming, retikulum, omasum dan juga obol masum. Okey, ruming mengandungi banyak jenis mikroorganisma dan berfungsi untuk mencernakan selulosa dan karbohidrat kepada bahan asas yang boleh diserap oleh bahagian-bahagian perut lembu yang lain. Selain itu, lembu juga merupakan untuk memutah kembali dan mengunyah makanan menjadi lagi halus sebelum menelan. Makanan baik dicernakan semula. Ciri-ciri ini membolehkan lembu untuk bergantung sepenuhnya kepada makan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Okey, kamera. Burung merpati. Burung merpati boleh dijumpai hampir di seluruh dunia. Ia sering dibela sebagai haiwan peliharaan. Nama saintifik burung merpati ialah Columbia livia, yang mana burung merpati ini biasanya mempunyai panjang likungan 29 hingga 37 cm dan kepanjangan sayapnya adalah 62 hingga 72 cm. Berat merpati dalam likungan 238 hingga 380 gram. Kebanyakan merpati mempunyai mata berwarna jingga dan selalunya kaki berwarna merah jambu. Burung merpati boleh mengawan dan membiak bila-bila masa dalam setahun. Oleh sebab burung merpati sering terbang dan boleh hidup di kawasan yang mempunyai suhu melampau, ia mengadaptasikan dirinya dengan beberapa cara untuk mengawal suhu badan. Apabila suhu badan melampau, burung merpati akan mencari sumber air sekerap mungkin. Selain itu, ia juga menggunakan respon polimotor di mana pergerakan otot akan menaikkan bulu-bulu dan memerangkak lebih banyak udara ke atas lapisan kulit. Burung merpati juga akan mencari tempat yang sejuk untuk mengurangkan keperluan untuk mengawal suhu badan yang melampau. Selain itu, kajian juga menunjukkan burung merpati akan membasahkan badan dia dengan air dan membiarkan air meresap untuk menurunkan suhu badan. Okey, sekian. Terima kasih. Bahagian cengkerik atau nama saintifiknya adalah Gilles assimilis, merupakan serangga dalam kumpulan invertebrata yang boleh dijumpai di mana-mana kawasan yang berumput. Saiz badan 15 hingga 25 mm. Okey, ini cengkerik yang boleh berwarna hitam, merah ataupun perang. Okey, yang kita boleh dapati di mana-mana kawasan yang berumput. Cengkerik boleh menghasilkan bunyi yang nyaring dan kuat dan biasanya dibuat oleh cengkerik jantan. Cengkerik makan banyak jenis makanan seperti fungi, tumbuhan, benih-benih tumbuhan atau serangga lain. Cengkerik merupakan haiwan berdarah sejuk, maka suhu badannya bergantung kepada persekitaran. Penghasilan bunyi oleh cengkerik merupakan adaptasi serangga kecil ini kepada persekitaran untuk tujuan pembiakan. Bunyi dihasilkan apabila sayap disusun dan digerak ke dalam posisi satu sayap di atas sayap yang satu lagi. Okey, ini adalah sayap cengkerik. Okey. Terdapat 4 jenis bunyi cengkerik yang membawa maksud yang berlainan.
Bunyi untuk menarik perhatian betina dan juga menghalau jantan adalah sangat kuat. Apabila seekor betina menghampiri bunyi kedua-dua, yang kecil mengganti bunyi tarikan yang kuat. Jika pada masa ini terdapat jantan lain yang datang berdekatan, bunyi agresif yang laju dan kuat boleh kedengaran. Bunyi keempat merupakan bunyi selepas berjayanya ia mengawan. Okey, sekian, terima kasih. Ini adalah ketan nipah. Okey, ketan nipah nama saintifiknya adalah Cilia spp, merupakan contoh invertebrata yang hidup di kawasan nipah yang boleh hidup dalam kemasinan air yang berbeza. Ianya mempunyai cengkerang yang keras, yang berwarna perang gelap. 3 pasang kaki jalan, satu pasang kaki renang dan 1 pasang penyepit besar yang kuat. Ia berbeza jantina. Boleh dilakukan dengan memeriksa di bahagian abdomen dia. Di bahagian abdomen yang mempunyai abdomen yang segitiga yang tajam, manakala ketan betina mempunyai abdomen segitiga yang besar dan warna gelap. Okey, jantan kecil dan tajam. Okey. Oleh kerana ketan nipah hidup di kawasan paya yang mempunyai pasang surut air, ketan nipah sentiasa menghadapi masalah situasi air. Yang mana apabila air tahap berkurangan ataupun serta kemasingan air berubah, untuk mengatasi masalah ini, ketan nipah berupaya untuk menakung air di sekitar insang. Okey, ketan nipah ada satu insang. Di sekitar insang mereka dalam badan. Selagi insang dalam keadaan basah, oksigen dari udara dapat diserap masuk ke dalam kandungan air dan seterusnya diserap oleh insang ketan. Ini membolehkan ketan nipah untuk hidup sementara di darat dan beberapa jam ke hari bergantung kepada kandungan air yang disimpan di dalam badan ketan. Nah, ini adalah ketan nipah. Okey, sekian. Okey, untuk rumusan, kesimpulan bagi binatang-binatang ataupun kehidupan. Okey, pelbagai organisma termasuk tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan telah mengadaptasikan diri mereka untuk pelbagai tujuan. Kesemua membawa kepada pewaris generasi seterusnya dan kemandiran spesies yang tersebut. Video ini telah memberi sedikit pendedahan tentang kepelbagaian kehidupan yang ada di sekitar kehidupan kita dan cara-cara tersendiri setiap spesies untuk mengadaptasikan diri untuk perubahan dan juga persekitaran supaya memanfaatkan sepenuhnya sumber-sumber yang ada. Kepelbagaian hidup di sekitar kita amatlah unik dan perlukan usaha untuk mengekalkan sebegitu. Sekian, terima kasih.